Bersama dengan saya, Cikgu Izwan. Okey, hari ini kita nak belajar topik amalan keselamatan di bengkel. Apa yang kamu lihat ini, cikgu sedang menggunakan buku teks digital. Jadi untuk kamu boleh guna buku teks kamu, buku teks RBT muka surat 11. Kamu boleh buat rujukan. Okey, baik, mari kita tengok dulu. Untuk amalan keselamatan di bengkel, ada dua perkara yang kamu perlu dititik beratkan, iaitu kalau kamu tengok gambar rajah yang pertama, susun atur dan kebersihan. Okey, ini adalah amalan yang kamu perlu buat selepas kamu menggunakan bengkel. Okey, pastikan meja kerusi disusun, lantai juga bersih dari sebarang kotoran, terutama minyak lah. Kalau ada minyak, gam sebagainya, kamu perlu bersihkan, kerana selepas kamu menggunakan bengkel akan ada kelas lain yang menggunakan bengkel. Jadi utamakan keselamatan. Okey, amalan yang kedua ialah menyimpan dan menyelenggara alatan. Okey, kalau kamu tengok gambar ni, berdasarkan gambar, okey, kamu tengok ni, okey, kawasan ni yang cikgu bulatkan hijau ni, ini ialah label. Jadi kamu tak letak, walaupun simpan, kamu kena simpan dia mengikut apa yang dilabelkan. Jadi contoh, macam penimbang, kita simpan di kawasan penimbang sahaja. Manakala macam pisau ni, pisau dan gunting, kita simpan di dalam laci supaya lebih selamat. Jadi tak ada lah orang terpijak dan sebagainya. Okey, untuk penyelenggaraan alatan, kenapa kamu pentingnya kita menyelenggarakan alatan? Antara dia sebab untuk menjaga ketahanan sesuatu barang tu, okay, supaya ia boleh digunakan semula dan dia tahan lebih lama. Kalau kata kita tak selenggara alatan tu, jadi dia mudah berkarat dan juga mudah rosak. Ini adalah contoh lah penyelenggaraan alatan yang mudah. Contoh macam gunting ni, kamu lap dulu habuk dia. Ni gambar ni, kamu tengok, cikgu dah bulat kuning tu, ini ialah habuk. Kamu lap dulu supaya tidak ada kotoran, macam gam, melekat sebagainya. Okey, dan diikuti dengan meletakkan minyak pelincir, supaya bila kita guna mula dia taklah sangkut. Jadi potong pun senang, mudah. Okey, seterusnya ialah papan kekunci, keyboard pada komputer kamu tu. Okey, jadi habuk ni senang terkumpul di bahagian celah. Jadi kamu perlu buat ialah bersihkan habuk dan kotoran dengan berus atau penyedut habuk yang kecil. Okey, seterusnya kamu boleh gunakan kain yang lembut untuk mengelapkan papan kekunci. Jadi bersihlah. Kalau tak, habuk berkumpul, mungkin dia menyebabkan button atau butang keyboard kamu tu tak berfungsi. Okey, seterusnya kita akan pergi apa yang berlaku jika kamu mengabaikan amalan keselamatan. Contoh yang pertama, kita tengok ni, masuk bengkel tanpa kebenaran guru. Masuk bengkel tanpa kebenaran guru. Ni dia abai lah, dia pakai masuk saja. Jadi apa kita boleh tengok sini, kesan ya, boleh berlaku kecederaan lah, sebab dalam bengkel RBT ni banyak benda yang tajam. Dan juga kehilangan barang semasa ketiadaan guru. Ada setengah barang agak mahal lah nilai dia. Contoh macam pen 3D, kereta kawalan Joe. Jadi murid suka bermain dengan semua tu, jadi takut ada barang yang hilang. Kadang-kadang gunting gergaji pun dia ambil. Jadi ini adalah
tak bagus lah. Jadi orang lain nak guna tak ada barang. Dan kamu juga mungkin akan dituduh lah. Jadi ini sebelum masuk, cikgu ingatkan, pastikan kamu minta kebenaran guru. Okey, membawa beg masuk ke dalam bengkel. Ni ialah peraturan bengkel kan. Okey. Okey, apa yang akan terjadi? Ruang kerja menjadi sempit dan menghalang laluan. Okey, bengkel kita kecil saja. Jadi dan kita untuk bengkel dia berbeza dengan kelas. Bengkel meja projek tu besar sebab kita nak letak pelbagai alatan lah. Ada alatan yang tajam. Jadi meja dia besar. Jadi satu meja ke barangkalian untuk murid duduk lebih kurang 6 ke 7 orang lah yang selesa. Apabila kamu masukkan beg, ada sebelum ni pengalaman cikgu di mana murid itu dia meletakkan beg di atas meja. Jadi mereka kumpulkan beg tu atas meja. Jadi mereka tidak ada ruang untuk bekerja. Jadi perkara ni boleh dielak lah dengan mengikut peraturan bengkel. Tinggalkan dulu beg di luar, walaupun pada waktu akhir persekolahan. Jadi selepas habis kelas, kamu boleh ambil beg kamu semula. Tak boleh bawa masuk beg, letak di belakang dan sebagainya. Dan juga jika berlaku kecemasan, contohnya ada berlaku kebakaran ke sebagainya, keracunan udara, jadi kita boleh lari keluar dalam keadaan yang cepat. Takut kalau ada beg dekat bawah, masa kita lari, kita mungkin tersadung dan jatuh lah. Walaupun ni kamu kena ambil cakna dengan benda ni. Okey, seterusnya, tidak membuka pintu dan tingkap bengkel. Okey, kesan ni apa? Tiada pengudaraan yang baik dan pencahayaan tidak cukup. Jadi kamu perlu buka pintu lah supaya udara boleh keluar dan masuk. Kalau kita memasak sebagainya, gas sebagainya, jadi asap daripada masak tu, contoh ada projek tahun 6 tak salah cikgu, mereka ada masak. Kalau kata asap tu dia boleh keluar, daripada kot tingkap sebagainya. Tak ada lah asap berkumpul. Okey, seterusnya, menggunakan bahan tanpa berhemah. Okey, kesan dia akan berlaku pembaziran lah. Contoh kalau kamu nak ketuk kayu ke sebagainya, kamu tak perlulah ambil paku banyak. Cukup ambil sekadar yang kamu perlukan. Takut bila kamu ambil paku banyak sangat, ada yang tercicir jatuh sebagainya, kawan akan terpijak. Jadi akan berlaku kemalangan di situ. Contoh lain ialah gam. Gam, ada setengah pelajar dia menggunakan gam putih secara membazir lah. Benda ni pun tak elok juga. Jadi kamu kena tahu volume atau penggunaan bahan tu macam mana. Tak banyak, tak semestinya bagus. Okey. Contoh gambar. Apakah yang akan berlaku jika perkara berikut terjadi? Beri pendapat kamu. Okey, minyak atau air tumpah di atas lantai. Okey, minyak atau air tumpah di atas lantai. Okey. Minyak atau air tumpah di atas lantai. Tengok kesan dia. Ada murid yang jatuh. Jika kamu lepas kamu buat projek, ada minyak ke air botol ke bawa masuk tumpah, murid yang selepas tu guna, mungkin dia tak perasan, dia akan jatuh lah. Licin kan lantai, tak ada geseran, jadi dia pun boleh jatuh. Okey. Seterusnya, situasi yang kamu tengok di sini, berlari sambil membawa alatan. Dia tak fikir apa jadi. Okey, baik gunting yang dia bawa gunting pisau sebagainya, itu adalah satu benda yang tajam. Jadi kalau kamu berlari macam ni, dia bahaya kepada orang sekeliling kamu dan juga diri kamu lah. Kalau berlaku apa-apa, mungkin boleh menyebabkan kemalangan yang teruk lah. Jadi cikgu ingatkan, jangan berlari semasa membawa alatan.
Dia ambil alatan, dia nak lari, nak cepat siapkan projek dia ke, ataupun dia punya hasil kerja sebagainya, dia berebut dengan kawan dia, cepat-cepat ambil, dia lari ke tempat dia, main kejap-kejap pula tu. Jadi benda ni bahayalah. Okey, bermain dan bergurau, berebut. Kalau kamu tengok situasi ni, sebenarnya dia berebut. Benda macam ni tak perlulah. Keadaan ini macam contoh pembaris tu ialah pembaris besi. Bila tarik dia boleh luka. Jadi cikgu larang kamu untuk bermain dan bergurau. Okey. Mengguna alatan yang rosak. Okey, tak dinafikan dalam bengkel memang ada alatan yang rosak. Kerana kadang-kadang ada alatan yang sampai hayat dia. Contoh macam kelas sebelum ni guna gergaji, tak ada yang rosak. Tapi bila sampai giliran kelas kamu tu, tiba-tiba dia punya pemegang tu patah. Contoh ni macam gambar ni, pisau lah. Dia guna pisau tu tiba-tiba patah. Jadi perkara ni kamu kena elakkan. Tanya dulu guru, cikgu. Kalau tengok benda tu macam rosak, jangan guna. Okey, jadi apa yang penting kesimpulan dia ialah kamu perlu patuhi amalan keselamatan di bengkel.